Sebab itu ada banyak andaian teori kenapa orang berkahwin, kan. Jadi kalau kita tanya kenapa manusia berkahwin, kan. Jadi ada orang berkahwin kerana nakkan zuriat, ya. Dan ada orang berkahwin kerana mengatakan nakkan memuaskan keperluan nafsu dan sebagainya, ya. Ada orang berkahwin kerana inginkan sosialisasi. Tetapi asasnya kalau kita lihat kenapa orang berkahwin, kita boleh lihat kejadian Adam dan Hawa tu, kan. Jadi kita lihat Nabi Adam walaupun mendapat berbagai kelebihan, kebaikan dan keindahan di syurga, tetapi tetap ada rasa kekurangan. Apa kekurangan yang dirasai oleh Nabi Adam itu dia rasa sunyi. Dia rasa loneliness, ya. Jadi dengan itu bila di syurga tu dia niat apa saja, dan bila dia dimakbulkan, jadi bila dia tengok burung tu ada kawan kicau-kicau, kan. Ah, Jantan betina tu. Jadi bila dia tidur dan bangun saja, maka dikatakanlah dalam cerita tu bahawa dia nampak ada satu perempuan ni. Itu Hawa yang dicipta untuk memenuhi keinginan dia yang bentuk fizikalnya hampir sama macam Nabi Adam. Lalu mereka pun bercinta, hidup bahagia. Jadi tujuan perkahwinan manusia mengikut cerita Nabi Adam ialah kerana ingin berteman. Dan berteman tu sama-sama berkongsi cerita, berbual, membuat kebaikan dan berteman sakit susah bersama, dan akhirnya jika ada rezeki dikurniakan anak sehingga ke hari tua dan akhirnya meninggal dunia, dan kekeluargaan itu akan diteruskan pula oleh ahli keluarga yang lain. Okey, jadi maksudnya kekeluargaan itu adalah perhubungan dua manusia yang ingin hidup bersama. Ya, dan jika ada anak, maka jadilah keluarga nukleus, ada anak, abang, adik, kakak dan sebagainya. Dan definisi keluarga pula yang disebut oleh moderator tadi, ada keluarga bahagia dan ada keluarga tak bahagia. Ya. Jadi keluarga bahagia ini ialah keluarga yang saling lengkap melengkapi, memenuhi satu sama lain berdasarkan peranan masing-masing. Itu dipanggil keluarga bahagia. Dan keluarga tak bahagia pula dia banyak jenis. Ya, iaitu ada, kalau ikut sosiologi family itu dia ada 4 jenis keluarga tu, kan. Keluarga tak bahagia lah. Yang pertama dikatakan keluarga yang berpisah. Jadi dia dah berkeluarga tapi dia berpisah, sama ada dia bercerai ataupun tidak, tapi dia hidup secara berasingan. Sebab tu ada orang yang 2 bulan, 3 bulan tak berjumpa, tak hidup sebumbung dan sebagainya. Dia pergi keluarga yang terpisah, dan jumpa anak-anak pun menimbulkan berbagai kesan-kesan negatif, ya, dalam kehidupan dia. Yang kedua dipanggil keluarga yang bergaduh tapi tidak berpisah. Macam ibu bapa yang minum arak, yang menagih dadah, yang suka pukul, sexual abuse anak-anak, ya, ataupun bergaduh, berkelahi, pukul-pukul, cakap makin hamun dan sebagainya. Artinya keluarga yang berkonflik dan bergaduh. Itu keluarga tak bahagialah, ya. Dan keluarga yang ketiga dipanggil keluarga yang tidak berperanan. Maksudnya dia ada ayah, tapi ayah dia tak berperanan sebagai seorang ayah untuk menjaga anak, untuk peluk, beri kasih sayang. Ataupun ada ibu, tapi ibu dia tak mainkan peranan, dan anak-anak pun buat urusan sendiri dan sebagainya. Jadi keluarga yang hilang peranan sebagai institusi keluarga untuk social control, ya, untuk saling lindung-melindungi itu. Okey, itu antara ciri-ciri keluarga yang tidak bahagia. Jadi kalau kita terbalikkan, ciri keluarga yang bahagia tadi ialah keluarga yang saling tahu peranan masing-masing dan masing-masing memainkan peranan masing-masing dalam kekeluargaan itu, dan kekeluargaan itu berjaya berbentuk rasa love, kasih sayang, dilindungi dan sebagainya. Ya. Dan satu lagi kita kena ingat, kekeluargaan ini dia tidak semestinya ada pertalian darah, ya. Sebab tu suami dan isteri pun tidak ada pertalian darah, ya. Mereka datang daripada DNA genetik yang berbeza, hanya bertemu, tetapi mereka mempunyai satu chemical ataupun perasaan ingin bersama, ingin saling melindungi, dan wujudlah kepercayaan dan kesetiaan
untuk hidup bersama dalam satu keluarga. Maka jadilah keluarga suami dan isteri. Maka jika direzekikan ada anak dan ada yang tak ada anak. Sebab tu ada pasangan keluarga yang hanya ada suami dan isteri, tak ada anak sampai bila-bila, tapi mereka kekal sampai bila-bila sebagai pasangan suami isteri keluarga. Ya. Dan jika ada anak, hasil daripada keluarga itu anugerah Tuhan, ya, untuk lebih menyambung kekeluargaan dan memainkan peranan sebagai kekeluargaan. Tetapi andai kata mereka tidak ada anak, ya, tapi mereka boleh ambil anak angkat. Ramai orang sekarang ni cari anak angkat dan sebagainya, dan anak angkat ada yang ambil seorang, ada ambil dua orang, ada ambil daripada Sabah, ada ambil daripada Filipin, ada ambil daripada Selangor dan sebagainya. Maka jadilah sebagai ahli keluarga. Yang dipanggil anak dia walaupun anak angkat. Maka keluarga tidak semestinya ada pertalian darah, dan anak kakak, abang, adik dalam keluarga itu pun tidak semestinya ada pertalian darah, tetapi ada perhubungan sosialisasi. Maksudnya anak dia tu mengaku ini bapa dia, dan bapa dia mengaku ini adalah anak dia. Ya, dan anak dia mengaku ini adalah ibu dia. Maksudnya kekeluargaan bukan diatur ataupun dikaitkan dengan pertalian darah, tetapi kekeluargaan dihubungkan dengan perakuan bahawa perhubungan kekeluargaan itu wujud walaupun tanpa pertalian darah. Okey? Sebab itu dalam sosialisasi kekeluargaan dikatakan bahawa kita manusia ini, kita bukan macam penyu, ya, ataupun bukan macam kuda, zirafah dan sebagainya. So apa beza penyu, kuda, zirafah dan sebagainya? Penyu itu bila dia lahirkan anak, dia tanam, bila dia lahir, dia bertelur, dia tanam telur dia dalam tanah, ya. Jadi bila anak dia tu dah menetas, anak dia sendiri yang keluar daripada lubang tu kan. Keluar daripada pasir tu, and then merangkak, ya, pergi ke tepi pantai, dan ada yang ditangkap burung, ada yang makan ikan, ada yang survive untuk hidup, dan akhirnya mereka hidup. So anak zirafah lepas lahir dia boleh berlari. Ya. So kebanyakan anak-anak mamalia ni dia boleh hidup selepas dilahirkan. Tetapi manusia tidak. Manusia selepas dilahirkan, dia memerlukan dijaga, diberi susu, dilindungi, disuapkan makan, baru dia boleh survive. Jadi maksudnya ada dua jenis ibu. Dua jenis ibu ataupun dua jenis bapa. Yang pertama adalah ibu biologikal. Ibu biologikal adalah ibu yang melahirkan sel telur, bertemu dengan sperm bapa dia jadi zigot, ya, dan akhirnya membesar jadi janin, dan akhirnya dilahirkan dalam perut dia. Itu adalah ibu biologikal yang mengandungkan bayi itu 9 bulan 9 hari itu dan dilahirkan. Okey. Dan ibu yang kedua dalam keluarga manusia dipanggil ibu sosialisasi. Ibu sosialisasi ini tak semestinya ibu yang melahirkan, tetapi ibu yang memelihara, yang memeluk, yang mencium, yang memberi kasih sayang, yang memberi pelayan, yang memberi perlindungan, yang mengajar, yang mendidik sehingga besar, dan akhirnya dia boleh berdikari dan dia hidup sendiri. Jadi kalau saya tanya pada Aminah, yang mana lagi penting? Ibu biologikal ke ibu ibu sosialisasi? Ibu sosialisasi lah yang penting. Yap, betul. So yang paling penting dalam manusia ialah bukan ibu yang melahirkan. Yang paling penting dalam kemanusiaan adalah ibu sosialisasi, iaitu ibu yang memelihara. Ibu yang melahirkan ni kita hormat, kita menghormati dia. Kerana dia melahirkan, sama juga dengan bapa biologikal yang menghasilkan sperm dan melahirkan. Kita hormat dan terima kasih, ya. Tetapi siapa yang jadi anak angkat, terutama daripada kecil dipelihara oleh keluarga angkat, maka keluarga dia yang sebenar-benarnya yang perlu dihormati, disayangi dan dijaga sampai tua ialah bukan bapa ataupun ibu biologikal, tapi adalah ibu sosialisasi.
yang bersama, yang memelihara, yang beri susu, cari rezeki, yang melindungi, yang uruskan persekolahan, pergi sekolah, hantar sekolah, risau tentang perkembangan dia, hantar ke universiti. Sebab itu ibu dan ayah angkat ini walaupun dia tak ada hubungan dari segi darah dan genetik, sebab itu kasih sayang itu kadang tu lebih macam anak sendiri. Memang anak sendiri. Sebab itu manusia yang tidak memahami ni kadang-kadang tu bila dah dewasa ya, bila masuk umur 15, 16 tahun ya, 13 tahun betul-betul dia tahu oh saya ni anak angkat. Ya. Mak ayah saya ambil saya baby. Apa saya dibuang di bus stand, bus stop ataupun diambil peraguan tu, dia pun menangis. Tak nak ibu ni, tak nak bapa ini, saya nak cari anak saya sendiri, bapa saya sendiri, nak cari mak saya yang sebenarnya. Kenapa saya anak angkat, dia pun menangis. Itu sebenarnya salah dari segi biologikal tu. Ya. Bapa yang sebenar-benarnya, ibu yang sebenar-benarnya adalah ibu dan bapa sosialisasi, bukan biologikal. Ya. Jadi kesian pada ibu dan ayah sosialisasi ni. Dia kata tak apa, saya reda, pergilah cari, pergilah itu dan sebagainya kan. Sebab itu kita kena menghargai ibu sosialisasi itu. Dan dalam kemanusiaan, ibu sosialisasi yang menjaga, yang memelihara, yang mengambil berat, yang bimbang, itulah ibu bapa kita yang sebenar-benarnya. Ya, tapi ibu bapa biologikal ni kita just hormatilah. Berterima kasihlah. Ya. Okey. Tapi bagi saya tertarik dengan cara penceritaan Prof tentang macam mana penemuan Adam dan Hawa. Mungkin Prof boleh uraikan sikit. Apa itu erti definisi bagi keluarga bahagia tapi menurut perspektif Islam pula. Boleh tak Prof uraikan sikit? Okey. Dia daripada perspektif Islam ni sebenarnya adalah perspektif dalam kefitrahan ya. Dalam kefitrahan. Islam tu adalah agama kefitrahan. Kefitrahan ni adalah agama kesemulajadian. Kesemulajadian ni adalah berdasarkan hukum fitrah, hukum alam, hukum tertinggi Tuhan ataupun hukum sunatullah. Jadi apabila agama kita kembali kepada hukum sunatullah, hukum alam, hukum biologi yang diterangkan dalam hukum biologikal, fizik, kimia, sains, hukum alam, geografi, itulah hukum fitrah, itulah hukum sunatullah. Jadi setiap manusia tertakluk kepada hukum kefitrahan tadi. Jadi keluarga yang bahagia mengikut definisi agama Islam ialah yang kembali kepada hukum kefitrahan alam ini berdasarkan hukum sunatullah alam ni. Jadi kena mainkan peranan berdasarkan kekeluargaan tadilah ya. Jadi kita dah memahami tadi macam Adam dan Hawa tadi dia bertemu dan akhirnya dia berkahwin ialah kerana ingin bersama, ingin share, ingin berkongsi, ingin melepaskan perasaan sunyi tadi. Sebab itu ada orang yang berkahwin tak ada anak pun sampai hari tua, tapi dia seronok sebab dia rasa ada berteman. Sebab tu bila dia berkahwin tu, dia berharap dia akan kekal bahagia sehingga ke akhir hayatnya. Sehingga hari tua. Itulah dipanggil keluarga yang bahagia, tujuan asal perkahwinan kita. Dan perkahwinan ini adalah ibarat macam naik kapal jugalah ya. Jadi ada susah, maka mereka susah bersama-sama, senang bersama-sama, setia dalam waktu senang dan susah, dan saling percaya mempercayai. Itulah dalam kekeluargaan Islam. Dan dalam segi syariat sama-sama menjaga batas ibadat ya, dan halal haram, segi akad, segi persetujuan, itu semua hukum-hukum dalam syariat Islam yang untuk menjadi kekeluargaan yang diredai dalam syariat Islam lah ya. Dan mereka bersama-sama mencari keredaan Tuhan, tapi asasnya ialah balik kepada kefitrahan. Dan kemudian masing-masing memainkan peranan masing-masing lah. Suami ada peranan dia, iaitu untuk melindungi keluarga dia.
ya, dan ibu juga ada peranan dia juga untuk melindungi kekeluargaan tu. Di segi peranan sebagai seorang ibu, maksudnya yang wujud tu adalah trust, adalah kepercayaan. Ya, sebab itu dalam perhubungan suami isteri dan kekeluargaan asasnya adalah trust tu. Itu kepercayaan. Kepercayaan. Jika tidak ada kepercayaan, maka perhubungan tu akan musnah dengan sendirinya dan dia tak akan dapat titik kebahagiaan. Kepercayaan ni adalah memberi kebebasan atas dasar kepercayaan dan kesetiaan. Macam suami isteri lah, nak pergi mana, nak pergi kerja, nak jumpa dengan siapa, nak kawan dengan siapa, nak buat apa terpulang. Sebab si suami percaya kepada isterinya bahawa dia akan buat benda yang baik, dia akan jaga diri dia akan jaga maruah dia akan pentingkan kekeluargaan dia. Ya, begitu juga si isteri. Dia trust, dia percaya pada isteri, dia percaya pada suami dia. Pergilah ke mana, pergilah bekerja, carilah rezeki, jumpalah sesiapa saja, buatlah apa-apa saja kerana dia percaya kesetiaan suami dan dia percaya bahawa suami itu akan mementingkan keluarga dan menjaga keluarga dan situlah wujud kepercayaan. Dan kepercayaan itulah yang sangat indah dalam sesebuah kekeluargaan. Sebab itu bagi orang yang hidup dalam perasaan cemburu yang berlebih-lebihan, saling kongkong-mengongkong, saling tak percaya mempercayai, maka mereka akan mencipta satu perasaan permusuhan, takut ditinggalkan, risau, bimbang dan sebagainya. Jadi benda tu tak cantik. Begitu juga bagi orang yang bercinta. Ya, bagi orang bercinta sebenarnya apa yang mereka praktiskan adalah sebahagian daripada hubungan dalam asas menuju kekeluargaan tu iaitu trust. Ya, sebab tu kalau tak wujud trust tu, masing-masing mencurigai, cemburu, kawal sana kawal sini, tak boleh pergi sana tak boleh pergi sini, marah itu marah ini, satu kongkong. Itu bukan asas perhubungan yang baik. Sehinggalah mereka menjumpai trust, saling percaya mempercayai. Maka bebas tapi atas kesetiaan dan trust tadi. Okey, terjawab soalan ni Amnah? Terjawab. Saya rasa macam wah dalam kursus kahwin pun ada juga Prof. Risau tapi okey, bila kita dah tahu punca, okey, kita tahu macam mana kita nak create, macam mana kita nak hasilkan satu keluarga bahagia melalui kepercayaan Prof kata kan. Dan agama pun sendiri tak menafikan benda tu, ada step-step agama yang dah letakkan macam mana nak mendapat keluarga yang mawaddah, mahabbah, warahmah kan, biasalah tu kan. Tapi ada juga yang sesebuah keluarga tu macam Prof katalah, ada sebahagian keluarga yang ada broken family. Boleh tak Prof cerita sikit apa faktor ataupun punca sesebuah keluarga tu tak harmoni? Boleh tak? Okey, dan ada keluarga bahagia dan ada keluarga yang tidak bahagia. Dan keluarga yang tidak bahagia ni dia ada banyak kategori, kita sebut tadi kan ya. Jadi bila kita fokus kepada keluarga yang tidak bahagia, yang broken family. Broken family ni maksudnya keluarga yang berpisah lah keluarga yang bercerai. Dalam kajian sosiologi kekeluargaan, dia kata dalam keluarga bermasalah ni, dalam dua jenis keluarga dibuat perbandingan. Yang pertama dipanggil kekeluargaan yang berkonflik. Konflik ni bergaduh, siang malam bergaduh, jumpa saja maki hamun kan. Dia cakap kasar, contohnya suami dia pemabuk ataupun isteri dia telah buat benda-benda tak baik dan sebagainya. Jadi keluarga yang tak harmoni, maksudnya tidak lagi ada kepercayaan, mungkin ada kekasaran, domestic violence dan sebagainya. Ya, maksudnya keluarga yang bergaduh, berkonflik dan mungkin ada unsur-unsur physical abuse dan sebagainya. Okey, yang pertama. Yang kedua ialah keluarga yang bercerai ataupun keluarga yang berpisah. Lalu bila keluarga berpisah, wujudlah ibu tunggal ataupun bapa tunggal. Ataupun anak yang telah kehilangan duduk dengan bapa dia
tak ada lagi mak ataupun anak yang duduk dalam dengan ibu, maka bapa tak ada lagi. Ya. Okey, saya tanya pada Amnah, yang mana keluarga lebih baik? Keluarga yang bercerai, melahirkan ibu bapa tunggal ataupun keluarga yang bergaduh, yang berkonflik tadi? Baik keluarga yang bercerai. Dari segi kajian family, keluarga yang bercerai dia lebih baik dan harmoni untuk ketenangan. Berbanding daripada keluarga yang asyik bergaduh, berpecah belah, ya, anak-anak saksikan keadaan yang tak baik, tak harmoni, dia pun memendam perasaan, bergolak hari-hari macam nak lari, macam nak menjerit. Sebab itu dalam kajian keluarga yang bercerai ini kadang-kadang tu lebih baik, lebih harmoni dan anak-anak lebih berjaya. Ya. Kerana jika ibu dia bercerai, maka dia jaga anak dia, dia pentingkan pendidikan, dia beri kasih sayang, ya. Jatuh susah dia sendiri dan dengan bantuan kekeluargaan, ya, termasuk juga bagi suami, ya, yang telah bercerai, maka dibina kekeluargaan baru, ada kekeluargaan baru, maka dia lebih harmoni, dia lebih peace, ya, mind, ya, dekat dalam situasi dia. Sebab itu dalam Islam sendiri pun dia tak, sebab tu dalam Islam dia tidak mengharamkan perceraian, tetapi dia sangat tidak menggalakkan perceraian. Maksudnya satu ketika jika perceraian itu tidak boleh lagi dielakkan. Sebab tadilah, sebab tidak wujud uh, lagi trust tu. Lagi bersama lagi sakit, lagi bersama lagi konflik. Dan dua-dua itu tidak mahu beralah, ya, kerana keegoan tadi. Maka yang wujud adalah perasaan marah, dendam, tak suka. Maka mereka tidak bahagia, ya. Maka Tuhan sendiri akan membenarkan pemisahan itu kerana lagi bersatu sebagai keluarga dia lagi teruk. Lagi bersatu lagi teruk. Maka langkah yang paling baik ialah berpisah dan masing-masing mengambil haluan masing-masing supaya boleh bina kekeluargaan baru, bertemu dengan orang yang lebih serasi dan melupakan kisah-kisah silam dan tidak ada lagi lekatan-lekatan benda-benda yang buruk. Maka binalah kebahagiaan dan keindahan kehidupan ini dengan lebih baik, ya. Tapi yang penting selepas proses perceraian itu mereka mesti menerima dengan seadanya, lupakan semua kisah-kisah silam dan bina keadaan yang baru yang baik, itu lebih baik. Sebab itu perceraian itu mesti dilakukan dengan penuh kasih sayang. Dan perpisahan itu pun dengan penuh kasih sayang dan bina kehidupan baru pun juga dengan penuh kasih sayang. So tidak ada lagi konflik dan krisis. So tidak ada dendam, kesumat dan tidak ada rasa tidak berpuas hati, tidak ada rasa terenanya dan tidak perlu ada rasa bersalah kepada diri sendiri. Ini adalah kaedah yang terbaik untuk tidak meninggalkan kesan kepada ahli keluarga ataupun orang lain. Sebab itu jika benda ini tak dilakukan dengan baik, penuh kasih sayang dan harmoni, maka dalam psikologikal sendiri pun mengatakan perceraian itu akan menimbulkan kesan yang lebih buruk kepada ahli keluarga, anak-anak dan sebagainya. Itu adalah kesan daripada kekeluargaan yang tak bercerai secara harmoni. Ya, sebab itu ramai juga isteri-isteri, ya, yang ada jumpa saya bertanya, ya, mereka suami mereka ada masalah dengan suami dia suka banyak hutang, ya, tipu dia, nak bercerai dia marah, ada yang suka pukul, ya, sehingga dia rasa dia tak berguna. Banyak konflik lah, termasuk konflik keuangan, termasuk konflik orang ketiga. Termasuk konflik-konflik ibu bapa, mak mertua sebagainya yang mengongkong sebagainya. Jadi tetapi saya bila tanya saya apa tindakan dan sebagainya, kita akan cuba elakkan satu saja. Kalau mereka nak bercerai, rasa tak boleh sangat hidup bersama, lepas diberi tempoh masa 2 bulan, 3 bulan, boleh. Itu memang hak dia. Tapi dia mesti bercerai dengan baik tanpa ada dendam, amarah
rasa tak enaknya, ya, konflik dendam tu tak boleh. Ya. Sebab bila dia bercerai dalam keadaan berkonflik, dendam, kesumat, amarah tu, benda tu akan dibawa dalam kehidupan dia dan kesan dia tak berapa baik untuk diri dia sendiri, untuk bekas suami atau isteri dan untuk anak-anak. Dia so tak bagus. Sebab itu sorry to say lah artinya pemutus tu tak baik. Sorry to say lah saya lihat banyak orang yang bercerai, terutama bercerai hidup, dan masa bercerai tu dia ada marah, dendam, tak suka, benci, ya, negatif tu. Jadi dia bawa perasaan tu pada diri dia. Dan bila dia bertemu dengan orang lain, biasanya orang yang dia jumpa tu tak apa-apa baik. Sisi karakter, keluarga dia apa akan bermasalah juga, dan ada konflik lagi berlaku dan mungkin bercerai lagi dan sebagainya. Jadi kenapa itu berlaku? Salah satu dia lah antara punca dia ialah dia membawa emosi yang negatif tu dalam kehidupan dia. Maka kisah hitam itu ataupun energi itu masih ada, maka dia akan tarik frekuensi yang sama tu. Soalan kehidupan kita simple je. Kalau kita lihat dari segi sains, dari segi fizik, frekuensi yang sama akan menarik frekuensi yang sama. Rasa teruk akan menarik orang yang teruk juga. Rasa dendam akan menarik unsur dendam juga. Sebab tu tamatkan, selesaikan, harmonikan dan bawa kehidupan baru. Jadi siapa yang orang yang saya jumpa yang terpaksa berpisah dengan cara baik dan dia masih ada hubungan dengan baik dengan ex dia, anak-anak dia pun happy, boleh pergi rumah umi, boleh pergi rumah ayah, boleh pergi rumah ni ikut suka dia, ya. So tidak ada buruk memburuk, ya. So lepas 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun biasanya dia akan jumpa dengan orang yang lebih baik. Kehidupan dia lebih aman, jiwa dia lebih tenteram. Kerana dia melahirkan satu keadaan state emosi yang baik yang dibawa dalam kehidupan dia. Sebab itu perceraian ini boleh jadi benda yang baik dan perceraian juga boleh jadi benda yang buruk. Bagaimana baik dan buruk itu kita yang kenalikan, ya, dalam kehidupan kita. Sebab itu saya beritahu kepada orang yang nak bercerai, jangan bercerai waktu emosi, kemarahan, dendam yang dibawa dalam kehidupan dia. Selesaikan, percayalah dengan kasih sayang. Kita bertemu kerana kasih sayang. Ada lelaki, ada perempuan. Dipandang kerana kasih sayang. Maka dia bertemu kerana kasih sayang dan mereka pun berkasih sayang. Maka mereka pun berkahwin kerana kasih sayang. Dan akhirnya mereka mempunyai anak, hidup bersama kerana kasih sayang. Maka apabila mereka bergaduh pun sebab kasih sayang juga. Dan apabila mereka berpisah tu pun sebenarnya kerana kasih sayang juga. Sebab perhubungan tu tak boleh diserasikan lagi. Dia akan menimbulkan lebih konflik. Jadi dengan kasih sayang dipisahkan. Waktu time jodoh tu dah habis. Maka berpisahlah dengan kasih sayang. Seperti mana kita bertemu dengan kasih sayang, kita bersama dengan kasih sayang dan kita berpisah juga dengan kasih sayang. Maka kita tak pernah terpisah dengan sifat dan rasa kasih sayang tu dan rasa kesyukuran tu. Cuma untuk mengambil dan merasai situasi tu, kita kena benar-benar memahami institusi kekeluargaan, peranan kita dan sebagainya lah. Jika tidak, dia akan menimbulkan konflik balik. Okey, Amnah, jelas tak apa saya ceritakan ni? Jelas Prof, jelas. Saya rasa topik ni sangatlah berat dan bukan kita dua je yang membincangkan tentang topik ni. Saya yakin penonton-penonton yang ada daripada UUM, daripada UKM, daripada IKBN, semua dengar kita punya talk hari ni. Saya rasa sangat bermanfaat daripada awal tadi. Tapi saya ada satu soalan. Memandangkan Prof fokus pada ibu ataupun parents yang minum alkohol ke ataupun bila diorang hadap masalah. Tapi saya pandang pada sudut anak pula. Kalau ada anak-anak ataupun budak muda yang terdiri daripada keluarga yang macam ni, diorang lebih kepada buat benda yang tak elok lah, contohnya macam ambil dadah ataupun minum alkohol. Lepas
tu join kawan-kawan grup-grup yang kita boleh panggil macam liar macam tu. Adakah wajar benda tu benda ni tak sepatutnya dilakukan, tapi apakah cara menangani anak tu sendiri menangani daripada masalah-masalah ni pula? Okey, maksudnya apa? Keluarga dia bermasalah, mungkin ada minum arak, dadah, bergaduh sebagainya. Jadi anak dia rasa tak bahagia dekat keluarga tu. Yes, betul. Lepas tu Jadi dia apa langkah yang dia boleh ambil untuk dia mengelakkan terikut-ikut perangai ibu dengan ayah dia? Okey, jadi dalam soalan ni dia simple saja ya. Sebab itu pengaruh ibu bapa dalam kekeluargaan itu dia sangat penting. Sebab tu kalau kita lihat dalam psychological social learning theory dalam Albert Bandura ya. Kita tengok teori behavior dalam Pavlov ya, dalam Skinner tentang rangsangan dan tindak balas ya. Tentang eksperimen patung Bobo ya. Dilihat bahawa kanak-kanak ataupun remaja ataupun semua manusia, kita banyak belajar daripada pemerhatian. Macam eksperimen patung Bobo tu kan. Ada perempuan dia main patung-patung, main masak-masak, sembang-sembang dan sebagainya kan. Lepas tu bila perempuan ni keluar, bila orang dewasa masuk, orang dewasa ni ambil patung ni, dia pukul, dia tumbuk, dia maki hamu, dia pijak. So perempuan ni memerhati budak perempuan ni. Jadi bila budak perempuan ni masuk, dia pun membuat benda yang sama. Dia ambil patung tu, dia maki hamu, dia pijak, dia baling dan sebagainya. Jadi maksudnya manusia belajar daripada pemerhatian kita. Sebab tu ibu bapa peranannya adalah untuk memberikan contoh teladan yang baik untuk anak-anak dia. Itu aspek dia melindungi tu. Dan dalam behavior kita, kita bergantung kepada rangsangan dan tidak balas. Maksudnya, benda yang dirangsang dengan satu rangsangan yang positif, kita akan seronok, kita akan gembira, dan dia akan masuk dalam pemikiran, perasaan kita jadi seronok dan happy. Contohnya bila kita berjaya buang sampah dalam tong sampah ya. Jadi bapa kita kata bagus, bapa suka macam ni. Nanti bapa bagi hadiah ataupun dia peluk ataupun dia cium ataupun dia senyum. Jadi itu semua akan jadikan satu habit bahawa perbuatan baik itu akan dibalas dengan satu respon yang baik. Tapi kalau berlaku tindakan maki hamun ataupun cakap yang kasar ataupun herdikkan ataupun tekanan yang berlebihan dan rangsangan tu dia dapat hari-hari dan benda tu akan berlaku stres kepada diri dia untuk dia confuse tentang identiti dia sendiri ataupun dia tak boleh sesuaikan diri dia sendiri. Jadi timbullah pelbagai masalah-masalah sosial dalam kehidupan. Sebab itu kita kena akui ya. Jadi saya terlibat dalam banyak kes-kes kesihatan mental ya. Anak-anak yang dapat depression, anxiety, ya, bipolar dan sebagainya. So kita boleh katakan bahawa 90% ya, 85% lah ya. Masalah-masalah ni banyak berpunca daripada family ya. Kekeluargaan. Iaitu keluarga yang berpecah, keluarga yang tak berperanan, bapa yang sarkastik, yang terlalu menekan, yang menimbulkan berbagai tekanan emosi yang berterusan dalam ahli keluarga tu. Sehingga dia tak boleh kendalikan dengan baik dan akhirnya benda tu akan lahirkanlah satu perasaan dipanggil alam kanak-kanak yang tak menyeronokkan. Sebab itu antara punca kesihatan mental ialah alam kanak-kanak yang tak menyeronokkan. Sebab tu kalau saya tanya pada semua penonton, siapa yang rasa zaman kecil-kecil dia seronok, happy? Ya. Jadi biasanya dia mempunyai psychological yang kuat. Okey, tapi kalau tanya siapa yang zaman kanak-kanak dia rasa tak happy? Bila rasa tak happy mungkin dia rasa bapa dia suka pukul dia ataupun kawan-kawan dia suka bully dia ataupun ada syiar-syiar ambush dalam family ataupun dia menyaksikan perpecahan belah dalam keluarga dia, mak ayah dia bergaduh dan sebagainya. Lepas itu bila dia umur 13, 14 tahun maka simptom tak akan keluar. Dia mungkin dapat anxiety, simptom anxiety ataupun mula ada unsur-unsur depression
ya, ketakutan dan sebagainya. Jadi lahir daripada stres yang berterusan dalam kekeluargaan tu. Okey, sebab itu ibu bapa perlu pastikan keluarga itu tempat yang selamat bagi anak-anak. Sebab tu bagi parents, ya, dia ada 4 ya, uh, soalan lah, ya, untuk parents. Soalan untuk parents untuk pastikan bahawa keluarga dia tu bahagia dan membina mental health yang kuat untuk anak dia berhadapan dengan apa saja nanti. Ya. Yang pertama, kita akan tanya pada diri kita. Adakah anak saya gembira sebagai zaman kanak-kanak? Zaman kanak-kanak ni kita dah faham, dia bermula daripada bayi tu 0 hingga 2 tahun tu dia panggil bayi. Ya. Dan 2 hingga 7 tahun tu dipanggil awal kanak-kanak. Dan 7 sehingga 14 tahun tu dipanggil akhir kanak-kanak. Ya. Sebab itu dalam hubungan kekeluargaan, benda yang paling penting sekali ialah 2 hingga 7 tahun tu. Itu very important tu. Kemudian 7 hingga 14 tahun. Lepas 14 tahun tu, 14 hingga 21 tahun ni penting. Tapi waktu tu dia dah mula ada kawan, ada pemikiran dia, ada konsep dia, ya, ada ideologi dia mula terbentuk. Jadi hubungan dengan significant person tu. Significant person ni dipanggil parents ni. Parents. Mak, ayah, adik-beradik ataupun orang yang rapat dia, ini dipanggil significant person. Ya, selepas 21 tahun itu, itu dipanggil what you give you get back. Okey, jelas ke Amnah? Jadi dalam kekeluargaan, secara asas dia 0 hingga 2 tahun setengah tu, waktu itu dah psychological, anak-anak belum ada memori lagi. Memori hanya terbentuk average selepas 2 tahun setengah tu. Sebab tu kalau awak ada anak, semasa umur anak tu setahun, awak belanjakan 5-6 ribu buat birthday dia, buat belon besar-besar panggil badut, bolehlah. Tapi happy tu untuk mak ayah saya sebenarnya. Hari jadi tu sebenarnya untuk mak ayah. Mak ayah saya happy. Tapi untuk baby, dia belum terbentuk memori lagi. Dia tak ingat, ya. So, memori hanya terbentuk pada 2,5 tahun, ya, average. Lepas tu pada 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, masa tu kita dah mula kena buat baik, layan dia dengan penuh kasih sayang, sambut hari jadi dia mula terbentuk, terbina dan wujudlah keakraban dan sehingga umur 7 tahun tu. Sebab tu banyak pengalaman traumatik, fobia muncul daripada zaman kanak-kanak ni. Lepas tu 7 hingga 14 tahun tu very important. 7-14 tahun tu ialah kognitif dia berkembang, emosi, perasaan dia terbentuk. Sebab tu dalam psychological, dia kata apabila anak ni dah besar, mak dia dah tua kan, sama ada mak dia mungkin umur dalam 80 tahun, 90 tahun kan. Masa tu bapak dia pun tak boleh makan sendiri, kadang-kadang kena suap, kadang makan sendiri, kadang-kadang mandi pun kena mandikan, ya. Kena sikatkan rambut dia, kena jaga. Jadi macam mana anak-anak nak jaga mak ayah waktu tu? Dengan penuh kasih sayang. Nak mandikan, nak sikat rambut, nak cium dia. Jadi banyak bergantung kepada pengalaman dan experience semasa umur 2 hingga 7 tahun, 7 hingga 14 tahun tu. Kerapatan tu. Social dan emosi attachment tu. Jadi maksudnya kalau mak dia suka peluk dia waktu kecil, maka besar dia akan peluk bapak dia. Ya, kalau anak mak dia layan dengan baik, sikat rambut, risaukan dia, jaga dia betul-betul, beri kasih sayang dia, seronok, rasa dikasihi, maka dia besar, nanti dia akan sikat rambut bapak dia, mak dia juga bila tua. Ya? Tapi kalau pengalaman tu tak ada, dalam mind dia dah subconscious mind dia dah urat saraf sendi tu, tak ada experience tu. Tak ada pengalaman tu, tak ada kasih sayang tu. Memori tu tak ada. Yang ada adalah kemarahan, rasa diabaikan, rasa ditekan. Maka bila dia besar, dia tak boleh buat benda tu. Kalau dia nak buat pun just as tanggungjawab saja. Maksudnya dia datang rumah, dia balik. Sihat mak, okey mak rehatlah, ya. Saya nak pergi kerja ataupun dia letak orang gaji. Ya. Itu saja. Tapi love tu tak ada. Tapi kalau dia perolehi benda tu kuat waktu kecil,
maka dia akan datang dengan penuh kasih sayang. Mak duduk baik-baik, saya risau kat mak. Mak makanlah, jangan tak makan. Saya tak boleh buat kerja, dia pun ambil sikat rambut, sikat mak dia urut, peluk, gosok, nak balik jatuh air mata. Lain, ya. Bukan just tanggungjawab, bukan sekadar tanggungjawab, tapi dengan hati dan rasa, kerana attachment tu ataupun dipanggil kemerapan tu. Sebab tu budak-budak umur 2 hingga 7 tahun, 7 hingga 14 tahun tu kan dia merap biar. No problem tu, ya. Sebab itu menunjukkan bahawa sosial dan emosi dia attach dengan parents dia kuat. Okey. Sebab tu ada satu kes klien saya tu, dia kata masa kecil dia anak mangsa pilih kasih. Mak dia tak suka dia, suka pukul dia, suka pilih kasih dia. Dia ingat lagi dia dapat makan kicap, kakak dia dapat makan telur. Ni dapat ikan, dia dapat ikan, kena pukul, kena tarik rambut kan. Jadi bila dia kerja tu, lepas tu satu hari tu abang dia bagi tahu kata mak dia tak sihat. Jadi bila dia kata ya. Lepas tu dia lupa. Malam tu abang telefon lagi, mak tak sihat, tak balik. Oh, baru teringat. Benda tu tak ada banyak dalam memori dia. Dia pun balik, dia tengok mak dia jatuh, rambut dia kusut macam hantu, tak larat. Dia ambil sikat rambut. Dia nak sikat rambut mak dia. Nak ambil sikat rambut, nak sikat umur mak dia. Bila sikat tu nak kena saja rambut mak dia, sikat dia jatuh. Sebab dia ingat balik mak dia kecil-kecil suka tarik rambut dia. Banyak kali mak dia tarik rambut dia. Jadi tak boleh sikat. So, dia tak ada memori tu. Okey, jelas kan? Sebab itu tujuan kita dalam kehidupan ni adalah bina banyak memori-memori indah, ya. Yang penuh dengan keseronokan dan kasih sayang, ya, terutama 2 hingga 7 tahun, 7 hingga 14 tahun. 14 sampai 21 tahun tu. After 21 tahun tu, what you give you get back. Sebab dia dah dewasa, dia dah ada ideologi sendiri, dia dah ada kawan-kawan dia, ya, konsep dia sendiri tentang kehidupan. Sebab tu kita tak boleh melepaskan banyak memori indah. Okey. Yang pertama tadi soalan dia, kita tanya pada diri kita, adakah anak saya gembira sebagai kanak-kanak? Jadi kena tanya tu. Jadi kita kena pastikan budak-budak ni, anak-anak ni memang hak dia adalah untuk gembira. Zaman kanak-kanak memang zaman yang gembira. Jadi kita tak boleh rampas zaman kegembiraan tu. Jadi apa tanda budak gembira? Budak gembira dia nak menjerit, dia nak gelak-gelak, dia nak menyanyi. Dia nak lompat-lompat, nak jadi kucing, jadi anjing. Biarlah gembira. Ini jadi kucing kena cubit, menjerit pun kena marah, ya. Berlari sikit kena tengking, buat itu salah, buat ini salah sampai dia tak tahu apa nak buat pada diri dia. Okey, jelas kan? Sebab tu sangat penting. Sebab tu ada satu klien tu, dia ada masalah dia tak ada pendapatan tetap, ya, walaupun dah keluar universiti, dah habis master, tapi dia tak ada pekerjaan tetap. Jadi dia stres dengan diri dia. Lepas tu bila datang unsur depression untuk diri dia, kita pun hantar pergi terapi. Bila pergi terapi, dia tanya satu soalan saja. Apa benda yang paling awak ingat, ya, tentang zaman kanak-kanak awak? Dia terus diam, ya. Dia kata yang paling dia ingat masa dia umur dalam 4-5 tahun tu, mak dia kurung dia dalam reban ayam. Ya. Jadi benda tu dia tak tahu apa salah dia kata. Lepas tu satu lagi tu dia pergi Johor, dia kena marah, dia kena cubit, dia kena tampar banyak kali. Dia ingat benda tu tapi dia tak tahu apa salah dia. Mungkin dia nakal ke, dia menangis ke, tapi dia tak tahu, tapi benda tu kuat ingat pada dia. Ya. Dan benda tu jadi traumatik pada diri dia dan menyebabkan trigger kepada berbagai masalah bila dia berhadapan dengan trigger kehidupan bila keadaan dewasa. Sebab tu jangan buat begitulah, ya. Tak baik buat begitu. Okey, jelas kan? Okey. Dan yang kedua, kita akan tanya soalan pada diri kita, adakah anak saya, ahli keluarga saya bebas meluahkan semua emosi? Sedih, gembira, takut,
marah, sama ada emosi positif ataupun negatif. Ini sangat penting. Supaya kita tak ada toxic positivity. Toxic positivity ni dia akan menyebabkan banyak masalah dalam institusi kekeluargaan. Jadi maksudnya jika anak itu dia balik sekolah, dia berjumpa mak dia kata, "Mak, hari ni saya happy dapat kawan baru. Kawan saya tu puji saya, dia kata baju saya cantik." "Wah, bagus. Lagi apa cerita lagi?" "Wah, mak pun suka, bapa pun suka dengar. Besok pergi jumpa kawan lagi, ajak dia makan." Jadi kanak-kanak tu berkongsi kegembiraan. Jadi besok datang jumpa lagi, "Mak, hari ni saya sedih, kawan-kawan semua tak nak kawan saya. Semua orang tak nak kawan dengan saya tak ada kawan. Mereka kata saya jahat." Dia pun menangis. Aminah sedih. Tak apa, mak faham. Tak apa, kalau mak macam tu, mak pun sedih juga. Nak menangis kan? Layan dia menangis, layan perasaan dia, kemudian beri kata-kata positif. Tak apa, Aminah seorang yang kuat. Aminah adalah superhero. Aminah adalah Avenger. Aminah adalah Spiderman wanita. Ya, Aminah adalah penyelamat. Aminah kuat. Jadi kata-kata yang positif tu, yang kuat tu. Saya kuat, saya penyelamat dunia, saya pandai pilih kawan. Itu yang jadikan dia very powerful bila dewasa nanti. Kata-kata indah waktu sukar daripada orang yang sangat signifikan tu. Okey. Jadi benda itulah menjadikan dia rasa kuat dan dia rasa membesar sebagai manusia. Dalam isu kesihatan mental, banyak anak-anak dapat masalah kesihatan mental sebab toxic parenting ni. Apa tu toxic parenting? Toxic parenting apabila ibu bapa dia melayan anak dia ni macam robot. Maksudnya seolah anak dia tak ada perasaan. Ataupun dia hanya nak mendengar kebaikan, kejayaan, tapi dia tak boleh menerima kelemahan dan keburukan. Jadi budak tu pendam, risau, takut, cuba berlakon jadi baik, tapi dalam dia remuk. Dalam dia penuh dengan kesedihan. Berlakon jadi kuat, tapi dalam dia penuh dengan perasaan kesedihan, rasa tak dihargai dan sebagainya, maka dia akan mudah dapat masalah kesihatan mental. Okey. Contohnya ada satu kaunselor sekolah tu dia share dengan saya, semasa PKP ketua pelajar sekolah, ketua pelajar asrama. Apa maksud ketua pelajar sekolah asrama penuh? Maksudnya pelajar tu the best, pelajar yang paling baik, kepercayaan cikgu, kan? The best lah ketua pelajar sekolah, ketua pengawas sekolah. Tapi masa PKP, tiba-tiba pelajar dia bermasalah, dia jumpa dengan kaunselor, dikelar tangan dia dan dia kata dia nampak pisau, nampak darah, senak bunuh diri dan sebagainya. Ya. Jadi kaunselor ni pun buat session apa yang berlaku. Dia kata rupanya daripada toxic parents tu lah. Bapa dia dia anak sulung dan bapa dia hanya nak lihat kata awak masih berjaya, awak masih baik, awak tak boleh sedih-sedih, awak tak boleh menangis. Menangis tu adalah lemah. Tak boleh menangis, menangis tu adalah gagal. Tak boleh tunjuk sedih. Mesti tunjuk kuat, tunjuk berjaya, tunjuk happy. Abang Alung tak boleh sedih, Alung tak boleh menangis, Alung tak boleh takut. Ya, sampai bila dia demam, mak dia balik kena marah dengan mak dia. Kenapa demam? Kenapa demam? Kenapa tak jaga kesihatan? Kenapa tak sihat? Jangan demam. Ya, tak boleh sedih. Jadi dia hanya berlakon jadi orang yang sentiasa baik, sentiasa perfect, sentiasa memenuhi harapan ibu bapa walaupun dalaman dia hancur. Jadi akhirnya bila datang trigger tekanan PDPR, tak boleh buat peperiksaan dengan baik, maka simptom-simptom depression, anxiety tu datang pada diri dia. Sebab itu kita kalau parents dia kena memahamilah ya. Walau macam mana anak pun dia tetap anak. Anak tetap anak. Jadi kalau dia sedih biar dia diceritakan kesedihan, raikan kesedihan tu. Kalau dia marah, raikan kemarahan dia tu biar dia luahkan perasaan marah tu. Kita manusia biasa.
Ya, jadi bila hilang kemarahan tu dia akan dapat kesabaran. Dia memahami arti kesabaran. Bila dia sedih, biarkan dia sedih tu. Bila dia sedih tu, nanti dia leluahkan, dia dah lega, dia akan memahami bagaimana dia perlu menyayangi dan menjaga perasaan dan emosi sendiri. Itu jadi ini adalah punca-punca kepada banyak masalah dalam kehidupan yang menyebabkan generasi kita spoil, kerana unsur parenting. Sebab tu parenting ni sangat penting dalam kehidupan kita. Okey, boleh sampai tak mesej Amirah? Boleh. Boleh sampai, Prof. Uh-uh. Tapi saya ada satu last soalan sebelum kita buka kepada Q&A session. Saya berminat untuk tanya Prof. Sebab saya Alhamdulillah Allah kurniakan keluarga yang elok. Tak pernah lagi tak ada sokongan moral selalu. Tapi dalam sektor saya ada kawan-kawan yang ada dalam golongan yang toxic family macam sekarang yang kita tahu ni kan. Tapi kita sebagai kawan, apa cara terbaik untuk kita bantu ataupun kita approach kawan yang ada masalah macam ni sampai jejaskan pelajaran mereka tu sendiri? Apa nasihat Prof untuk macam mana kita nak tangani daripada dia lebih teruk lagi? Okey, jadi itu satu benda yang sangat penting, iaitu jika ada ahli keluarga yang mempunyai ciri toxic people. Dan toxic people ni tak sebenarnya datang daripada orang luar, kadang-kadang datang daripada mak dia sendiri. Ada datang daripada ayah dia sendiri. Ada datang daripada bapa tiri dia sendiri yang suka ganggu seksual dia dan sebagainya, ya. Ada datang daripada bapa dia yang sarkastik tu. Yang suka merendahkan anak dia, suka buruk-burukkan anak dia, suka malukan anak dia depan orang ramai, ya. Cakap kasar-kasar, ya, dan ataupun tekanan akademik yang berlebih-lebihan tanpa balance dengan kasih sayang, rasa takut bimbang. Ini semua adalah toxic people dalam kekeluargaan yang menyebabkan anak itu terganggu emosi, dan jika berlaku berterusan, maka stres itu jadi konflik krisis yang tak terurus dan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan mental. Dan dia perlu keluar daripada situasi itu. Tapi masalahnya dia tak boleh keluar. Sebab dia masih bergantung keuangan, cuti kena balik kampung, dia masih ada mak, masih ada ayah, kan? Dia tak boleh keluar. Jadi sangat kesian. Sangat kesian. Jadi apa yang kita boleh buat ialah dia mesti minta bantuan. Ya, bantuan yang paling baik untuk betulkan balik pemikiran, perasaan, untuk dapatkan coping skill tu adalah pada ahli keluarga tu. Ahli keluarga tu lah yang ataupun significant person tu lah yang akan bantu kita untuk betulkan pemikiran, redakan perasaan marah, kurangkan sedih, belajar pemikiran baru, reda, terima dan sebagainya. Tapi andai kata keluarga dia tak boleh bantu dia, tapi keluarga dia menyebabkan dia lebih teruk lagi, dan dia sendiri pun tak boleh rasionalkan lagi pemikiran dia sebab dia makin teruk, maka apa yang dia perlu dibuat ialah dia tak boleh buang keluarga dia sebab itu memang keluarga dia, dan dia pun tak boleh ubah keluarga dia, tapi dia kena minta bantuan. Bantuan boleh datang daripada kawan-kawan, ahli saudara mara dia yang lain, cerita permasalahan tu, apa yang menyebabkan dia stres dengan family dia, biar dia luahkan tentang apa pendaman dia, tentang ibu dia, tentang bapa dia, dan macam mana tekanan perasaan tu, dan kawan dia akan tenangkan fikiran dia dengan mencari hikmah-hikmah kebaikan, bagaimana untuk tenangkan diri, bagaimana untuk buat deep breathing, macam mana untuk kawal pernafasan, macam mana untuk fokus 5 perkara kegembiraan, fokus kepada impian sebagainya. Dia kena minta bantuan kawan-kawan. Tapi kalau kawan-kawan pun tak boleh bantu, ataupun kawan-kawan dia tak sampai kepada level profesional untuk bantu, memang Tuhan jadikan dalam hidup kita ini ada jawatan kaunselor, ada jawatan psikologis, ada jawatan pembimbing, coach dan sebagainya. So dia kena jumpa dengan orang ni. Jadi maksudnya jangan simpan seorang-seorang, dia kena minta bantuan. Bantuan yang paling baik ialah dia
sendiri yang kena rasionalkan diri dia. Kuatkan diri dia. Tapi kalau dia tak boleh buat, dia kena minta family. Tapi kalau family sendiri menyebabkan toksik, dia kena minta bantuan kawan-kawan ataupun kena pergi kepada professional helper. Secara konsisten berterusan untuk betulkan balik pemikiran dia, fokus dan sebagainya, dan akhirnya dia boleh kendalikan hidup dia sebelum dia benar-benar dapat bebas daripada pengaruh negatif kekeluargaan tu bila dia ada kerjaya dia sendiri, ya, pendapatan dia sendiri dan bina keluarga dia sendiri. Dia macam focusing lah. Kita ajar macam mana focusing. Ya, kalau kita banyak sangat fokus kepada benda yang negatif, ya, so benda negatif ni akan sangat banyak fokus benda negatif. Negatif ni akan membesar dan mengganggu hidup kita. Ya. Jadi sekarang ni kita fokus ke balik benda yang positif. Jadi bila kita fokus ke benda yang positif, benda yang negatif akan hilang. Fokus yang positif, benda yang positif, negatif akan hilang dengan sendirinya. Jadi macam mana kita nak bantu dia untuk bangun dalam keadaan yang sukar tu. Itu sangat penting dan perlu sistematik. Yang penting ask for help lah, ya. Untuk bantuan. Sebab tu saya ada satu klien dulu, tapi dia tetap berjaya. Dia masuk universiti and then dia kerja syarikat kereta. Kerja Proton lagi, kerja Toyota lagi tu, jadi admin, ya. Tapi masa dia jumpa tu dia ada masalah thyroid, tangan dia menggetar sikit dia. Jadi kita ingatkan and doktor kata dia bukan thyroid, ya. Tapi kalau ikut simptom tu macam anxiety. Tapi kalau thyroid pun memang tangan dia menggetar. Ya, tapi bila dia check ke psikiatris, memang dia ada thyroid dan dia memang ada simptom anxiety, dia memang ada depression juga, ya. Jadi bila jumpa dengan saya tu, dia kata dia nak pergi ke Langkawi bercuti. Dan dia dah nekat dia akan mandi puas-puas laut, dia akan pergi enjoy taman tema, dia akan bakar coklat puas-puas, lepas tu dia akan masuk ke hotel dan dia akan gantung diri dia dekat hotel. Dia nak mati dekat hotel. Lepas tu dia kata, anda kata keluar berita ada orang mati dekat Langkawi, itu dia lah, dia kata. Tergelak pula, kita tak boleh gelak kan, eh? Ya. Jadi bila kita, tapi tak ada keluar berita tu, maksudnya alhamdulillah lah, dia okey lah, ya. Cuma dia ada intention benda tu. Dan bila dia kata masalah dia sangat teruk, walaupun dia jumpa psikiatris, dia ambil ubat, tapi dia tak tahu apa punca dia. Sebab tu dia pakai sangat teruk. Ya. Sebab dia tak pernah minta apa-apa bantuan. Tapi bila kita terokai, kita tanya, sebenarnya ada punca dia. Ya. Benda tu berlaku punca dia. Dia kata dia berlaku bila dia bermula pada tingkatan 4. Masa dia tingkatan 4 di sekolah, satu hari dia bangun tidur, tiba-tiba air mata dia jatuh, dia menangis, dia tersebab, dia menangis, dia tak tahu sebab apa dia sedih, dia menangis. Ya? Lepas tu dia pergi sekolah, lemah, tak larat. Lepas tu besoknya dia bangun tidur lagi, sedih lagi, menangis lagi, air mata jatuh dengan sendirinya. Dia rasa tak berguna, dia rasa hidup dia hampa, dia rasa hidup dia kosong. Dan benda tu terus berlaku berterusan sampai dia pergi ke universiti. Dan dia kata dia tak tahu kenapa dia sedih. Itu menyebabkan dia sangat keliru tentang diri dia. Dan bila kita explore, rupanya dia adalah anak daripada bangsa yang bercerai. Ya? Mak ayah dia bercerai semasa umur dia tingkatan 1. Lalu bapa dia pun berkahwin dengan isteri baru. Dan dia pun berkahwin dengan mak dia pun berkahwin juga tak lama lepas tu dengan lelaki yang baru. Dan dia duduk dengan mak dia. Kadang-kadang dia pergi duduk dengan dia punya bapa dia kejap cuti. Lepas tu banyak duduk dengan mak dia. Tapi bila duduk dengan mak dia kata mak dia banyak tak pedulikan dia. Mak dia sibuk dengan bapa baru dia. Lepas tu mak dia mengandung, dapat anak kecil, sibuk dengan anak kecil dia. Dia duduk seorang-seorang. Dan dia keinginan dia adalah mak ayah dia bercantum. Tapi tak dapat, mak ayah dia dan masing-masing buat haluan sendiri. Mak dia pun sibuk dan mak dia rasa tak dipedulikan. Jadi akhirnya selepas 4 tahun benda tu, semasa tingkatan 4, dia bangun tidur, air mata dia jatuh dengan sendirinya. Dia ada sebab, sedih, murung, depression berlaku. Jadi bila lihat itu, satu saja punca dia. Apa dia? Iaitu dia tidak pernah meluahkan emosi dia. Dia tak pernah bercerita kepada sesiapa apa yang dialami.
dia tak pernah minta bantuan. Dia memendam. Sehingga bila waktu tu saya tanya, ada tak awak kawan-kawan rapat yang awak suka bercakap? Tak ada, dia kata. Jadi dia sangat kesian saya tengok dia tak ada kawan rapat lah. Dia tak ada kawan special dan dia tak ada seseorang pun untuk berkongsi kisah dia. Sebab tu dia alami masalah depression dan nak bunuh diri tu. Okey. Amirah, sampai tak mesej tu? Sampai Prof. Sampai. Ya. Saya dapat apa poin-poin yang Prof bagi. Ya, jadi maksudnya ialah kalau kita ask tak for boleh help. bantu, kita mesti minta bantuan lah. Yap, kena minta bantuan. Betul. Kena minta. Sebab tu bagi kawan-kawan terapis, bila kita lihat ada perubahan behavior, perubahan fisiologi, kita sendiri kena pergi tanya dia. Kita kena ambil berat pada kawan kita. Ya. Kita kena menyebabkan dia bercerita. Kalau tak boleh, kita kena minta dia pergi kepada profesional untuk bantu dia. Ask for help. Luahkan apa yang kita rasa. Dia macam batu, kalau kita letak atas kepala kita, letak atas bahu kita, dia akan sakit. Waktu tidur pun kita sakit. Jadi bila kita ceritakan pada orang, sebagai batu tu kita dah buang. Bila orang tu bantu, susun balik pemikiran kita, perasaan kita, maka akhirnya kita tinggalkan batu tu, barulah kita boleh menikmati harumnya bunga ros. Kita tak boleh menikmati kehidupan. Okey, ada lagi nak tanya? Tak ada dah Prof. Tapi saya rasa sepanjang 1 jam kita bertemu bual macam ni kan, saya rasa bukan sekadar saya je ada persoalan. Saya rasa penonton-penonton kita pun ada soalan. Jadi sidang hadirin, jika ada sebarang saya rasa banyak je soalan. Saya dah tak payah cakap dah. Saya tak payah cakap komen down below dah sebab saya rasa banyak sangat soalan sekarang dekat comment section sekarang. So kalau boleh komiti naikkan beberapa soalan untuk bagi Prof jawab. Okey, soalan yang pertama daripada Adiatul Iana Roslan. Saya pernah terdengar anak-anak tak boleh pilih ayahnya, tetapi sebagai ibu boleh memilih ayah kepada anak-anaknya. Jadi soalan saya, wajarkah wanita masa kini memilih bakal suaminya? Silakan Prof. Dalam psychological, antara anugerah ketuhanan yang paling besar yang diberi pada kita adalah kuasa untuk memilih. Jadi kita mesti memilih yang terbaik. Memilih ni macam berdoa lah. Berdoa yang terbaik, untuk memilih yang terbaik, untuk fikir yang terbaik, untuk rasa yang terbaik, untuk bertindak yang terbaik. Ya. Jadi selagi kita boleh pilih yang terbaik, kita pilih yang terbaik. Dan bila kita pilih yang terbaik, maka pilihan yang diizinkan oleh Tuhan itu namanya takdir. Sebab tu kita kena memahami istilah pilihan dengan takdir. Jadi apa beza pilihan dengan takdir? Macam Amirah kan. Amirah pakai baju, pakai tudung warna hitam ni takdir ke pilihan? Pilihan. Amirah masuk UIA takdir ke pilihan? Pilihan. Jadi apa-apa sajalah kehidupan ni sebenarnya semuanya adalah pilihan. Tapi apabila benda tu telah berlaku dan Tuhan izinkan, kunci dia Tuhan izinkan. Dengan kekuasaan Tuhan, Tuhan izinkan dia berlaku. Maka barulah menjadi takdir. Maka takdir adalah benda yang diizinkan berlaku hasil daripada pilihan kita. Jadi setiap hari kita yang memilih takdir kita baik ataupun tak baik. Sebab tu kita tidak boleh menyalahkan takdir. Tapi kita salahkan diri kita sendiri yang tersalah membuat pilihan untuk menentukan takdir kita. Macam mana? Sebab itu akhirnya kita kena pasrah dengan takdir. Bila pasrah dengan takdir, maksudnya kita dalam takdir itu ada pintu pilihan lagi. Dalam pintu pilihan tu menghasilkan takdir. Dalam takdir tu ada pintu pilihan lagi. Jadi apa-apa benda yang dah kita lalui, yang kita pilih yang dah terhasil, yang menjadi takdir kita, kita kena redha dan kita kena jadikan takdir kita baik. Buat takdir kita baik. Macam Amirah dapat masuk UIA.
Amirah dapat masuk UIA, masa dapat surat UIA tu, Amirah boleh pilih nak ambil UIA ataupun tak nak. Nak daftar ataupun tak nak. Itu tetap pilihan. Lalu Amirah memilih untuk daftar UIA. Jadi bila daftar saja UIA, itu dipanggil takdir. Sebab hasil daripada pilihan kita. Maka bila jadi takdir, kita kena pastikan takdir kita baik. Belajar di UIA, jauh dengan keluarga, semua subjek English sebagainya, ya. Jumpa dengan foreigner dan sebagainya. Dan kita tak boleh mengeluh dengan takdir tu. Sebab takdir tu kita yang pilih. Dan kita kena buat yang terbaik supaya takdir kita tu baik, pilihan kita lagi baik, takdir kita lagi baik. Okey, jadi maksudnya selagi kita boleh memilih calon suami yang baik, pilihlah yang baik. Selagi kita boleh memilih isteri yang baik, pilihlah yang baik. Tetapi selepas kita pilih yang baik macam mana pun, tapi lepas tu kalau kita jadikan tak baik, tetap tak baik juga. Tapi kalau kita pilih tu kita rasa memang tak apa baik, tapi kita lupakan benda-benda yang tak baik tu dan kita jadikan baik, kita bercakap baik, kita bersembang baik, kita sempurnakan kebaikan tu, kita fokus kebaikan, kita berusaha, dia akan jadi baik. Maksudnya baik atau buruk itu bergantung kepada diri kita sendiri. Okey, jelas kan? Okey. Jadi selagi boleh pilih suami isteri yang baik yang belum berkahwin, pilihlah yang baik-baik. Bila dah pilih, kita yang menjadikan dia baik dengan kepercayaan, dengan kesetiaan. Macam anak juga. Ya. Seorang ibu bila anak lahir, dia tidak boleh pilih anak dia. Ya. Dan anak yang dapat ibu bapa juga, dia tidak boleh pilih ibu bapa dia. Sebab itu, ibu bapa tak boleh sebut perkataan mak tak suka anak ni, mak kalau boleh dapat tukar anak, nak tukar anak lain, kenapa tak jadi macam anak jiran, kenapa tak jadi macam sepupu, kenapa tak jadi macam ni, kenapa tak berjaya macam ni. Jadi kalau mak suka cakap macam tu, nak pilih anak, anak pun berhak bercakap benda yang sama pada mak. Kenapa lah mak ni tak macam orang lain, kenapa mak ni tak macam mak orang tu, kenapa mak ni tak macam anak mak orang jiran sebelah. Kalau boleh saya pun nak tukar mak. Kan? Jadi kita tak boleh tukar. Sebab kita dah pilih jalan tu takdir kita, maka kita kena jadikan dia baik, kita kena lengkapkan dengan ilmu, bimbing, beri kasih sayang, beri pedoman dan akhirnya wujudlah kerjasama yang baik, masing-masing akan bantu-membantu, menikmati susah senang dalam kehidupan dan akhirnya laluilah kehidupan ni dengan indah. Ya, laluilah kehidupan ni dengan indah bersama-sama kerana apa yang ditakdir itu sebenarnya dah cukup baik. Tuhan itu maha baik, maha cinta. Maka setiap ciptaan Tuhan itu adalah baik. Sebab mustahil Tuhan yang maha baik, maha cinta, mencipta sesuatu itu dengan cinta dan baik, tujuan dia dan hasilnya tak baik. Mustahil. Jadi setiap ciptaan Tuhan, setiap pemberian Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu maha baik, mustahil tak baik. Maka yang baik itu sebenarnya adalah kesempurnaan jiwa kita. Bagaimana kita terima, kita reda, kita hasilkan baik, kita fokus kepada kebaikan dan kita betulkan ketidakbaikan itu jadi baik. So tidak ada kesempurnaan. Tidak ada kesempurnaan. Tetapi perasaan rasa ketidakkesempurnaan itu yang ingin menjadikan kesempurnaan tapi tak pernah sempurna, tapi sentiasa inginkan kesempurnaan tapi tidak pernah sempurna, tapi inginkan kesempurnaan tapi tak pernah sempurna, tapi inginkan kesempurnaan, itulah kesempurnaan. Artinya kita sentiasa buat baiklah. Sentiasa memperbaiki. Wah, so itu bermula dengan pilihan lah. Nak pilih baju dekat kedai pun kita memilih, ni kan pula jodoh untuk, ni kan pula pasangan seumur sampai mati kan. So kita kena memilih lah. So tak salah lah wanita memilih. So wanita kat luar sana tak salah untuk memilih. Dengar tu, Prof kata tak salah. Okay. So next question, komiti boleh naikkan soalan yang lain. Okay, daripada Nur Faria Hani. Prof, what do you think about tak nak bercerai kerana anak? Especially because of financial problem.
untuk mothers yang sewaktu berkahwin tak bekerja. Okey, sebab Dia dah establish ada sambungan dia Prof. Panjang soalan dia. Dia dah establish fikiran yang dia tak boleh handle masalah tersebut, which is the end akan beri kesan kepada anak-anak juga. Jadi dalam situasi tersebut baiknya berpisah atau teruskan. Terima kasih. Soalan daripada financial lah. Sebab itu ada banyak perkara penyebab yang menyebabkan keputusan tu harus dibuat antara satunya adalah kerana financial dan financial ini walaupun orang kata yang paling penting adalah kasih sayang duit, harta ni tak penting, tapi sebenarnya bila tidak ada harta, tidak ada duit, kasih sayang pun boleh hilang juga. Sebab tu banyak masalah konflik kekeluargaan, perceraian banyak juga berpunca dan sangat banyak berpunca daripada masalah keuangan. Tak ada pekerjaan. Saya ada kat taman perumahan saya ni, kampung sebelah ni, ada satu perempuan tu, suami dia kerja kilang dan dia kerja kat rumah, tolong-tolong mak dia masak sebagainya kan. Lepas tu suami dia kena buang kerja kilang sebab PKP dan sebagainya. Lepas tu suami dia berpening tak nak kerja, dia berpening tak nak kerja dan anak dia 3 orang kecil-kecil lagi. Tapi suami dia sabar sebagainya kan. Lepas tu satu hari tu dia marah sikit suami dia, anak dia dah habis pampers, makanan tak ada kan, duduk rumah mak makan. Sebab itu saja suami dia mengamuk, marah, tension dan sebagainya. Lepas tu dia pun bercerai. So dia pergi lari KL ikut perempuan lain. Jadi saya tanya dia, mana suami? Suami dia dah berceraikan dia sebab ikut perempuan lain. Sebab suami dia kata susah hidup dengan dia. Tapi sepatutnya benda tu dia yang tanggung kan. Jadi maksudnya keuangan sangat penting untuk asas kekeluargaan. Sebab sekarang ni semua benda kena beli. Pampers kena beli, masuk tandas pun kena bayar juga. Dulu 50 sen, sekarang masuk tandas bayar RM1. Baju kena beli, makan kena beli. Jadi kasih sayang tidak boleh bertukar menjadi sepinggan nasi untuk mengenyangkan. Oleh itu, kerana kasih sayang, carilah rezeki. Pergilah kerja. Dapatkanlah keuangan. Pergilah cari pekerjaan untuk dapatkan keuangan, untuk mengukuhkan kekeluargaan tu. Boleh bayar sewa rumah, boleh beli pampers anak, boleh beli susu anak. Untuk pengukuhan kekeluargaan tu. Okey. Dan memang ada bagi kekeluargaan yang pendapatan keluarga hanya bergantung kepada suami saja ataupun kekeluargaan keluarga bergantung pada isteri saja. Ini akan ada satu keadaan kebergantungan antara satu sama lain. Zaman sekarang ni saya tengok kawan-kawan saya, tapi kita tak boleh marahlah. Kita tak boleh hina dia, tak boleh. Ramai juga yang hidup bergantung, suami hidup bergantung kepada pendapatan isteri. Ramai. Isteri dia kerja cari duit, dia duduk rumah, jaga anak, basuh baju, masak. Ramai juga begitu. Sebab keadaan ekonomi dan sikit establish, isteri tu lebih establish. Dan ada juga, tapi kalau keadaan sambil redha, no problem. Teruskanlah. Yang penting keluarga tu aman sajalah. Okey. Dan ada juga keadaan yang suami dia yang bekerja, yang cari rezeki untuk isteri dia, dan isteri dia pun ada anak-anak dan hanya bergantung pada nafkah si suami, dan dia pun tak ada mak ayah lagi, tapi suami dia suka marah dia, pukul dia, dia takut nak bercerai, nanti anak dia nak makan apa, dia tak ada pekerjaan, rumah pun tak ada, nak tidur kat mana. Ini sangat konflik. Sebab itu kalau boleh bersabarlah. Kalau boleh bersabar ataupun dapatkan sokongan sosial daripada rakan-rakan, adik-beradik, saudara mara kalau tak boleh tahan sangat, dan kalau ada domestic violence sampai benda tu mengakibatkan jenayah ataupun penderaan seksual ataupun penderaan fizikal ataupun mengancam nyawa, itu lain.
terpaksa juga buat keputusan sebab tu kerajaan buat rumah perlindungan dan sebagainya. Jadi dia benda ni dia agak complicated. Sebab tu keputusan itu tak boleh dibuat dengan terdesak. Kunci dia selagi boleh bersabarlah. Kecuali melibatkan undang-undang dan keselamatan dan nyawa tu. Sebab dengan berkat kesabaran, terus tunjukkan kasih sayang, nanti hubungan tu akan kekal dan anak-anak akan terus pergi sekolah, anak-anak pergi ke universiti dan mereka akan dapat pekerjaan sendiri dan anak-anak dapat hidup aman, damai, tak melakukan perkara tak baik dan tak abai. Puncanya satu saja, hasil daripada kesabaran dan pengorbanan ahli keluarga tu. Sebab tu selagi boleh sabar, kita sabarlah. Kecuali menjejaskan keselamatan dan undang-undang, itu dah ada aspek lain. Sebab tu orang perempuan kalau boleh bekerjalah. Adalah kewangan sendiri. Ya. Itu bezanya masyarakat kita dengan masyarakat luar negara macam Arab, Bangladesh, ya, India sebagainya tu. Mereka tak galakkan perempuan bekerja. Sebab tu jangan ikut sangatlah kumpulan-kumpulan perempuan dakwah-dakwah yang suka tutup sana tutup sini sebagainya tu, sebab dia konsep dia tu dia tak galakkan perempuan bekerja. Nanti kita tak ada financial freedom dan kita kebergantungan tinggi pada orang lain, nanti kita pun tak apa sihat. Saya pernah panggil satu orang Bangladesh datang rumah saya, dia kata nak buat apa kerja, semua kerja boleh, dia kata. Cuci longkang boleh, potong pokok boleh, potong rumput boleh, dia kata okeylah, bersihkan saya punya laman-laman sebagainya kan, dia pun bersih, bekerja rajin. Dia sembang dengan Bangladesh tu, ya. Saya kata nama saya ingat, contoh nama dia Abdul lah, saya kata. Okey Abdul, you anak berapa orang? Dekat Bangladesh, dia kata saya banyak rugi. Apa pasal rugi? Saya punya anak ada lima perempuan. Saya banyak rugi. Apa pasal rugi pula? Anak perempuan lagi baik, nanti dapat menantu laki juga. Saya kata kan, banyak rugi. Rupanya masyarakat Bangladesh ni, dia punya budaya, orang perempuan tak boleh bekerja. Orang perempuan tak boleh terima pendidikan yang baik. Dia tak boleh bekerja. Jadi bila dia ada anak perempuan tak boleh bekerja, tak boleh bantu keuangan keluarga. Kerja perempuan, duduk rumah, cukup masa kahwin, lepas tu duduk dengan suami, beranak pinak. Kahwin, duduk dengan suami, beranak pinak. Itu saja kerja dia. Jadi bersyukurlah Amirah dapat jadi warga negara Malaysia, duduk Malaysia. Kita ada hak untuk belajar, masuk universiti, bekerja, beli kereta sendiri, beli rumah sendiri atas nama kita sendiri. Ya, ada duit keuangan, and then bila ada masa kita pergi melancong sendiri. Seronoklah, bahagialah jadi perempuan Malaysia ni. Kerana setengah perempuan di tempat-tempat negara-negara berbangun, negara-negara Islam lain tu, mereka memang tak galakkan perempuan bekerja, tak galakkan perempuan sekolah tinggi. Kerja perempuan adalah kahwin beranak. Ya. Jadi tapi di Malaysia dah mula ada grup-grup tu, saya nampak. Ya. Perempuan duduk rumah kahwin beranak saja. Tak boleh ada harta, tak boleh ada kerja. Semua dia tak apa-apa sihat tu, tak apa sihat. Itu bukan budaya kita tu. Ya. Itu bukan budaya kita. Happy life, seronok. Yang penting adalah trust. Trust dan kepercayaan antara satu sama lain. Okey? Terjawab tak soalan tadi? Banyak terjawab Prof. Sebab banyak nasihat Prof bagi untuk perempuan-perempuan, untuk khususnya macam remaja perempuan macam kami kan. Okey, komiti boleh naikkan soalan yang ketiga. Daripada Amira Anis, classmate saya. Daripada Amira Anis, Prof, apa opinion tentang family yang dua-dua berkerjaya masa childhood, so the children spend time more dengan pengasuh? Apa opinion Prof? Okay, dalam the gap and awkward to open up with parents and Islam, especially by physical touch, to add
bila the eldest one and half will be. So, dia tak rapat sangat lah sebab dia terlalu rapat dengan pengasuh. So, apa pendapat Prof? Okey, benda ni ada pro, ada con lah ya. So, sebab tu saya sebut, setiap ciptaan Tuhan, setiap perkara itu ada baik dan ada buruk. Tidak ada benda yang ada mutlak yang baik dan tidak ada benda yang mutlak yang buruk. Jadi kesempurnaan jiwa kita, bagaimana kita kenalikan dalam kehidupan, kesedaran kita itulah yang akan menjadikan baik itu kekal baik dan benda yang buruk tu kita akan tukar jadi baik juga. Ya. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama kata besok pendapat kepada orang lelaki lah dia kata. Orang lelaki kalau nak kahwin zaman sekarang ni semua kos tinggi, perbelanjaan tinggi, keadaan semua tinggi dan nak beli rumah mahal. Orang lelaki kalau nak kahwin mesti cari perempuan yang ada kerjaya supaya nanti boleh bantu buat rumah sama-sama, pendapatan sama-sama, kumpul sama-sama supaya hidup tu lebih bahagia, lebih tenang dan lebih terjamin. Sebab ramai lelaki yang bila dia berkahwin dengan perempuan yang tak berkerjaya, dia mula rasa susah, tak ada duit, duit tak cukup, penat. Masa tu dia rasa kenapalah perempuan dia tak kerja, kenapalah isteri dia duduk rumah jaga anak, kenapalah tak bekerja. Jadi masalah juga. Kan? Itu satu pendapat. Untuk tampung keuangan, dua-dua kena bekerja. Tapi ada juga satu pendapat, dia kata laki perlu walaupun laki perlu mencari perempuan yang tak bekerja supaya perempuan itu boleh fokuskan kepada anak, jaga anak dia, masak, dia pula sibuk outstation sini, outstation sana, ya. Kerja sana, kerja sini. Jadi kalau dia sibuk, suami dia sibuk, nanti anak terabai. Jadi dia lebih suka cari seorang isteri yang tak bekerja. Pun betul juga. Tapi dengan syarat ekonomi kena kukuh, duit kena banyak sikit dan jangan mengeluh kata tak ada duit. Ya? Betul. Betul, Prof. Dan kalau suami nak suruh isteri yang dah berkerjaya, awak dah kerja kerajaan, dapat masuk dalam sektor kementerian ataupun dah mula masuk ke universiti, masuk private, gaji isteri itu dah mula dalam 4, 5, 6 ribu ya. Tiba-tiba awak nak suruh dia berhenti, boleh awak suruh dia berhenti. Tapi awak kena bagi gaji sama macam yang dia dapat. Kalau tak adil bagi dia. Ya, tak adil pada dia sebab dia pun ada impian dia sendiri, ada keinginan dia sendiri nak beli rumah sendiri atas nama dia, nak bantu ahli keluarga dia, mak ayah dia, mungkin ada adik dia masih susah yang dia perlu support, dia pun nak beli gelang emas, nak beli cincin diamond, biarlah dia happy dengan kehidupan dia. Ya. Sebab kalau ikut asasnya tugas menjaga keluarga, keuangan keluarga, beli rumah, makan, minum, kalau ikut sebenarnya tugas suami. Tapi suami pun kerana tak cukup, kan, maka dia kena dibantu dengan isteri yang berkerjaya. Ya, isteri yang berkerjaya. Yang penting happy lah, semuanya happy. Okey, dan bila setiap benda memang ada dia punya risiko dia. Jadi kalau suami isteri berkerjaya, memang anak itu nak tak nak kena suruh mak jaga. Kalau mak nak lah, tapi jangan paksa ibu. Tak boleh paksa ibu. Sebab ibu ni, mak ayah ni sebenarnya fasa jaga anak dia dah lepas dah. Fasa dia adalah enjoy, menikmati, sekali-sekala anak cucu balik main, sekali anak cucu balik main. Tapi nak tempatkan anak pada mak, nak beri pada mak jaga anak, basuh berak dia, pampers dia, itu kesihan pada orang tua tu. Ramai anak-anak buat macam tu pada mak ayah tu, tak boleh tu. Zaman dia dah lepas tu. Ya, dia dah basuh berak kita. Takkan berak anak kita boleh nak basuh? Biar dia enjoy zaman tua dia. Biar dia happy pergi melancong, pergi berjalan, pergi surau. Tak perlu lagi. Kalau dia rindu cucu, dia datanglah. Cucu datang jumpa dia lah. Tak perlu ni. Ya. Kecuali lah dia memang suka, happy, dia nak sangat. Itu lain lah. Ya. Ya. Tapi jangan paksa. Okey. Jadi maksudnya ialah boleh dua-dua bekerja
Tapi dia boleh juga salah seorang saya bekerja dengan syarat ekonomi kukuh dan zaman sekarang ni pun ekonomi pun tak menentu kan. Macam baru ni saya ada satu student PhD saya, dia kata dia ada masalah keuangan sikit sebab dia kerja kerajaan dan suami dia kerja swasta. Baru ni suami dia kena tamatkan kontrak kerana masalah ekonomi dan suami dia pun tak ada pekerjaan tetap sekarang ni. Dah tamat kontrak, dia tak ada apa-apa imbuhan. Jadi nasib baik ada cover. Bila suami dia ada masalah pekerjaan, isteri dia cover. Sebab isteri dia ada walaupun gaji tak mahal tapi dia kerja kerajaan. Jadi kalau isteri ada masalah, suami dia boleh cover dengan pendapatan. Tapi kalau sumber pendapatan tu satu saja daripada suami dan tiba-tiba suami kena tamatkan perkhidmatan ataupun sakit ataupun demam ataupun tak boleh bekerja, siapa nak tanggung keluarga? Siapa nak tanggung anak-anak? Lagi susah. Ya. Jadi benda tu ikut flow lah ya. Kalau awak berjumpa dengan suami ataupun isteri berkahwin duduk bekerja, biarlah duduk bekerja. Tapi kalau jodoh awak memang bertemu dengan orang yang tak bekerja tapi dia lebih suka jaga anak, maka biarlah keadaan begitu. Ya, tapi nak paksa-paksa awak kena berhenti bekerja, awak tak boleh bekerja, awak kena jaga anak, perempuan ni pun susah hati, bimbang, tak nak, itu semua tak bagus tu. Ya. Jadi biarlah keadaan menentukan dan anak ini letaklah pada pengasuh ataupun letaklah pada orang gaji. Biarlah dia jaga, tapi awak tetap ada masa awak balik. Dan yang pentingnya adalah dipanggil quality time. Quality time. Ramai juga orang duduk dengan anak, sembang dengan anak, tapi anak dia tak rasa apa kehadiran bapa dia. Dan ada orang duduk dengan anak, sembang dengan anak, tapi asyik marah anak, cubit anak, tengking anak pun tak guna juga. Yang penting quality time, spendkan dengan dia, bercerita dengan dia, sembang dengan dia, bercerita cerita-cerita dongeng sebelum tidur, peluk dia dan rasai kehadiran dia pun memahami dan hujung tahun, hujung bulan ambil cuti, pergi bercuti, pergi mandi swimming pool, pergi mandi air terjun, ya, main tanam-tanam kat tepi pantai. Kan? Quality time tu lebih penting. Ya? Okey, terjawab tak Amirah? Terjawab. Saya rasa terjawab. Betul. Dan soalan last, Prof. Kita ambil lagi satu soalan last. Lepas tu, daripada Adit Afika. Okey, ni soalan last untuk hari ni. Prof, macam mana pula dengan setengah keluarga yang menganggap anak itu sebagai investment? Wow. Okey, soalan dia tak kat tu je. Okey, silakan Prof. Okey, dia hanya term lah, hanya term. Yang penting definisi konsep yang kita fahami tu bagi orang perniagaan dia anggap investment, ya. Bagi orang agama dia anggap itu ladang pahala. Bagi orang psikologi pula dia kata itu adalah sharing lah sebagainya, itu semua hanya term je lah, ya. Jadi investment ni hanya term orang-orang bisnes dan sebagainya, tapi taklah dia jual anak dia. Maksudnya anak dia ni bila dia layan baik, dia beri pendidikan, dia buat baik dan sebagainya, maka anak dia ni akan beri kebaikan kepada alam, kepada keluarga dan sebagainya. Tetapi dalam kekeluargaan, tak kisahlah dalam sosialisasi ke, dalam agama ke, kita tak boleh harap apa-apa balasan pada anak kita. Walaupun satu zarah, tak boleh. Ya. Jadi kenapa kita jaga anak kita, kenapa kita didik dia, kenapa kita hantar ke sekolah, kenapa kita keluarkan belajar, sebab sayang. Sebab sayang. Jadi kita buat kerana sayang. Bila buat kerana sayang ini, kita buat tanpa harap apa-apa balasan. Tapi apa keseronokan dan kelegaan dan kebahagiaan yang terdapat ialah kita melihat dia membesar, dia bahagia dan satu nanti dia terbang tinggi, dia menikmati hidup dia, dia berbakti, dia ada keluarga dia sendiri. Lepaskan. Jangan pegang anak selama-lamanya. Jangan anggap dia investment yang akan diberi pulangan pada kita. So tak boleh tu.
So selagi awak tak lepaskan, selagi tu awak tak dapat. Sebab tu kita kena ikut rasmi burung. Rasmi burung ni Tuhan buat cantik lah. Tuhan suruh kita renung burung tu. Burung, bila burung tu berkahwin ya, ataupun burung tu bersama jantan betina tu, maka burung tu bertelur. Telur tu lepas tu dia peram, duduk dalam telur dia, dia mengeram telur dia. Lama-lama telur tu pun menetas. Ya. Susah tu nak ram atas telur tu sampai telur tu menetas. Telur tu menetas. Bila telur menetas, burung tu pun cip, 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 cip. Nak makan. Jadi mak burung, bapa burung pun pergi ambil ulat, bagi makan burung tu. Satu, lepas tu pergi ambil ulat lagi, pergi makan burung. Pergi ambil ulat, pergi makan burung. Hari-hari dia buat, besok dia buat lagi. Dia buat lagi makan burung. Jika ada ular nak datang, sarang dia, dia gaduh dengan ular tu, dia patuk ular tu sampai ular tu pelari. Dia protect sarang dia, anak dia, dia beri makan, dia beri minum, dia jaga dengan penuh kasih sayang. Jadi bila anak dia dah makin besar, anak dia dah mula boleh terbang, dah tumbuh bulu. Maka dia pun suruh anak dia duduk atas kayu, anak dia dah mula kena angin, lepas tu dia mula terbang, dia tolak sekat dia boleh terbang. Jadi bila anak dia boleh terbang, dia lepaskan. Dia lepaskan terbang. Masa itu, ibu burung tidak pernah harap apa-apa balasan walaupun satu zarah daripada anak dia. Maka keseronokan ibu burung adalah melihat anak dia terbang tinggi. Itulah kebahagiaan dia. Dan dia tak pernah harap apa-apa balasan walaupun satu zarah. Dan sebab dia lepaskan anak dia, dan dia tak pernah harap balasan, ibu burung sentiasa dikelilingi oleh burung juga. Anak dia kan burung. Okey, Amirah faham tak mesej dia? Jaga dengan penuh kasih sayang ke maksud Prof? Jaga dengan kasih sayang. Kita rela untuk melepaskan. Ya, satu ketika lepaskan tanpa harap apa-apa balasan. Sebab tu kalau saya tengok macam setengah-setengah ceramah agama tu kan, kadang-kadang saya tak berapa setuju sikit. Kalau ustaz-ustaz tu kata nanti anak kita akan tolong kita ke akhirat, nanti anak kita akan bagi pahala pada kita, anak kita akan datang untuk beri kita kebaikan, dia akan balas jasa kita, anak-anak kita balas jasa mak ayah. Itu semua bagi saya itu bukan level kerohanian yang paling tepat lah ya. Level kerohanian yang paling tepat ialah kita telah jalankan tugas kita, kita telah mendidik, kita telah mengasuh, kita telah beri kasih sayang, kita telah beri ilmu. Sampai satu ketika dia ada kehidupan dan dunia dia sendiri, dia bebas terbang. Terbebas terbang dan kita tak pernah harap apa-apa balasan pada dia walaupun satu zarah. Lepaskan. Ya. Dan bila kita tak harapkan apa-apa balasan, lepaskan dengan kasih sayang, dia akan datang juga. Tapi dengan kasih sayang tu. Sebab selagi awak tuntut, selagi awak nak, selagi awak ikat, itulah yang awak kehilangan nanti. Itulah yang kita akan kehilangan. Jadi ikut rasmi burung lah, lepaskan. Dia ada kehidupan dia sendiri, dia ada dunia dia sendiri, dia ada anak dia sendiri, dia ada keluarga dia sendiri. Ya, so kalau kita nak masuk syurga, kita buat baik kita sendirilah. Kita nak pahala, kita lah buat baik. Janganlah harap anak kita buat baik untuk kita dapat pahala. Itu gunanya manipulasi. Mempergunakan orang lain untuk kepentingan diri. So Tuhan tak suka tu. Betul. Lebih baik kita berusaha sendiri. Tapi Prof, ada satu permintaan daripada kita punya penonton. Ada satu soalan daripada saudara Ain. Pihak komiti boleh naikkan satu soalan ni last. Daripada saudari Nur Ain Nabila. Macam mana nak open dekat parents yang saya perlukan pertolongan psikologi? Tolong Prof. Okey, untuk pertolongan psikologi, bila kita ada stres yang melampau, dah stres tu dah jadi konflik jadi krisis, dan krisis tu mungkin menyebabkan kita tak boleh kawal perasaan sedih yang tak amat-amat sedih, ataupun kita tak boleh kawal perasaan marah kita, ataupun kita tak boleh mengawal perasaan ketakutan kita. Itu dia panggil anxiety. Tak boleh mengawal perasaan sedih yang tak amat sangat, rasa putus asa nak hidup, depression ya. Ataupun kita pernah ada kecenderungan mencederakan diri sendiri, ataupun pernah cuba mencederakan diri sendiri dengan bukti scar, parut dan sebagainya, ataupun dengan suara
untuk mencederakan diri dan orang lain dan sebagainya, maksudnya kita perlukan bantuan. Itu kalau dah serius lah ya. Tapi asasnya tu, kita tak boleh mengawal sedih, kita tak boleh mengawal perasaan takut tu. Sampai menggeletar jantung dan sebagainya. Waktu itu kita perlu minta bantuan. Dan minta bantuan ini, kita tak perlu dapatkan kebenaran daripada parents. Kalau dekat universiti, terus pergi kepada pusat kaunseling. Jumpa dengan kaunselor, ceritakan pada dia. Ya. Ataupun kita kalau kat organisasi, kita pergilah kepada akrab ataupun pergi kepada pegawai psikologi, kaunselor terlatih. Kalau kat sekolah, kita pergi jumpa kaunselor untuk ceritakan masalah itu. Yang penting kita mesti minta bantuan. Dia bantuan yang paling baik sebenarnya yang pertama bila kita dapat bantu diri kita sendiri. Tapi orang yang kusut, orang yang bermasalah, dia tak dapat lihat masalah dia. Macam kita tak dapat lihat telinga kita. Jadi kalau telinga kita kotor hitam, kita tak tahu. Tapi sebab tu kita kena jumpa orang lain untuk tolong cek telinga kita. Sebab tu kalau kita tak boleh bantu diri kita sendiri, untuk tenangkan diri kita, untuk damaikan diri kita, kita kena minta bantuan orang signifikan tadi. Orang signifikan paling bagus adalah ibu, ayah, adik-beradik. Tapi kalau kita tak boleh mempercayai ibu, ayah, adik-beradik, ataupun ibu, ayah, adik-beradik lah punca kita sakit, kita kena pergi kepada rakan-rakan baik, ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman pun tak boleh mampu, tak bantu, kita kena pergi professional helper tu. Memang Tuhan jadikan dalam hidup ni ada kaunselor. Jumpa, minta tolong. Dan untuk jumpa kaunselor, tak perlu pun dapat kebenaran parents dekat organisasi tu. Jumpa sajalah. Ya. Dan kalau kita serius sangat pun, kita perlu jumpa psikiatris, pergilah jumpa psikiatris. Ya, buat appointment. Okey. Terjawab tak soalan Amirah? Terjawab. Moga sis Ain okey menjawab lah. Harap-harap jawapan Prof tadi menjawab soalan sis Ain. Nampak sis Ain kata thank you. You're welcome. Moga-moga dapat membantu sis Ain. Okey, baiklah Prof. Forum kita pun dah sampai ke penghujungnya. Maaf terlebih masa sikit Prof. Minta maaf ya. Banyak ilmu yang Prof dah kongsikan buat kami semua. Terima kasih banyak-banyak Prof. Dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya berbesar hati untuk mengalu-alukan para penonton mengisi evaluation form dan juga registration form yang disertakan oleh pihak komiti dekat ruangan section di bawah. Feedback anda amat kami hargai.